Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua para hadirin. Selamat kembali. Sebelum kita memulakan bengkel, mohon kerjasama semua untuk mutekan mikrofon sepanjang bengkel ini berlangsung bagi mengelakkan sebarang gangguan teknikal. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput penceramah kita yang keempat iaitu Dr. Zaidi Abdul Ghani yang akan berkongsi berkaitan metodologi. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi biodata ringkas berkaitan beliau. Dr. Zaidi Abdul Ghani merupakan pensyarah kanan sains gunaan dari UiTM Cawangan Perlis. Beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Sains Malaysia dalam bidang Environmental Chemistry. Beliau telah menerima pelbagai grant pendidikan seperti FRGS, RAGS dan SciLaby. Beliau juga telah menerbitkan lebih dari 30 terbitan termasuk jurnal berimpak dan proceeding. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya serahkan pentas main ini kepada Dr. Zaidi Abdul Ghani untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau. Dipersilakan, Doktor. Okey, boleh nampak slide? Slide tak nampak, Doktor. Tak nampak? Doktor dah share ke? Saya dah share dah. Oh, ya. Sekejap, terlambat. Ada? Masih tak ada, Doktor. Alamak, stop sharing. Sekejap, saya stop sharing. Okay. Okay, saya entire screen lah. Entire screen saya buka. Ada, nampak? Ada nampak dah, Saya Doktor. terpaksa buka entire screen. Okey. Okay, boleh saya start? Okey, boleh. Persilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. So, untuk pertamanya saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk bagi talk untuk program Publish and Flourish ni daripada FYP to Journal Publication. Suka untuk saya ingatkan ini bukanlah untuk mengajar, dia lebih kepada sesi perkongsian. So saya diberi amanah untuk berkongsi untuk bahagian ataupun part metodologi writing. Saya rasa dalam ramai-ramai yang bagi yang sesi perkongsian ni, saya rasa saya paling kedil kot. So saya harap boleh dimanfaatkanlah sesi perkongsian ni supaya semua orang boleh dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin dan boleh able to publish artikel jurnal selepas selesainya program ni nanti, insyaAllah. So nama saya Zaidi Abdul Ghani. Saya adalah pensyarah kanan kimia, semua dah tahu dah kot. So boleh kita start ya. Alright, so saya punya bahagian methodology writing. This is my presentation outline. So kita ada predetermined structure of research article, introduction to method, tips and steps to achieve best quality method, and then what should we do before start writing method, and then kita ada quantitative and qualitative punya methodology, and then saya teruskan dengan start writing, and then what is the important ataupun dalam method ni juga ada statistical analysis. Ramai di antara kita ni selalunya kita terlepas pandang benda ni. And then bahagian yang extra ataupun bonus yang banyak researcher come out sekarang ni adalah validation dan comparison study, yang kita punya output ni lah dengan finding daripada orang lain ataupun kita compare kita punya material ataupun kita punya research tu dengan bahan-bahan yang dah established ataupun yang dah ada dekat market. So ini adalah benda yang baru saya rasa yang boleh saya kongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan rakan pensyarah, ini adalah gambaran ataupun predetermined structure of the whole research article. Untuk menulis jurnal, kita bermula dengan soalan. Sebab apa dengan soalan? Kita nak bagi jawapan kepada reader. Kenapa reader nak cari jawapan? Kenapa reader nak perlu refer jurnal? Sebab reader perlukan jawapan.
jawapan daripada previous study. Sebab tu bila kita tulis research article, kita bermula dengan semua dia dengan soalan. Okay, why, how, what, so what, and then kita conclude and then reference. Okay, saya rasa yang tu sangat clear. Dalam structure research article, kita ada bahagian title and then nama author dekat situ, kita ada abstract and then kita ada keyword. Yang ni telah diterangkan dengan lebih lanjut, lebih detail oleh penceramah sebelum ni, Dr. Azwan, Dr. Wan Izhan, and then kita ada bahagian introduction. Okay, dalam introduction tu kita menjawab persoalan why. Okay, what is the context of this research? Apa konteks sebenarnya research awak ni? Okay, research kita ni. How does it fit in which other research or on the topic? Bagaimana dia boleh fit sesuatu bidang tu? Okay, then jangan salah masuk bidang lah. Orang kata kalau salah masuk bidang tu, memang automatically dia memang akan reject. Okay, so saya pun ada pengalaman reject. So pengalaman reject tu bukanlah pengalaman yang mendukacitakan tapi part of learning. Okay, so and then dalam introduction juga kita ada what is the research question. Kita banyak raise question dekat situ yang perlu kita jawab dekat bahagian result nanti. And then lepas introduction, dia ada satu bahagian yang paling kecil saja. Bahagian tu dikenali sebagai method. Method ni persoalan yang paling besar, paling agung sekali adalah how. Bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan yang kita keluarkan dekat bahagian introduction tadi. Apa yang kita buat, apa usaha kita untuk menjawab soalan-soalan tadi. Okay, kalau katakan manusia tak boleh terbang, masalah dia tak boleh terbang. Okay, maka terjawabnya dengan terciptanya adalah sayap, okay, adanya kapal terbang and so on lah. Itu contoh yang mudah lah untuk layman. Okay, and then result pula kita menjawab what. Okay, what was the answer to the question? And then this is often shown in table dan figure. Dan kita ada discussion, selalunya result and discussion followed by conclusion and then so what? Kita dah carry out, kita dah ada result, kita dah ada apa semua and then kita kena conclude lah based on kita punya aim ataupun objective of the paper. Sometimes kita confuse sama ada objektif untuk research ke objektif untuk paper. Research tu besar. Okay, dalam research yang besar tu ada paper. So kita kena jawab balik aim ataupun objektif kepada paper kita tu. Paper kita tu nak bagi tahu orang apa, kita nak kongsi apa, kita nak menjawab apa. So janganlah kita pilih skop yang terlalu besar. So nanti orang tak akan nampak and then kalau reviewer pun dia akan confuse. Bila confuse tu untuk percentage untuk ditolak tu sangat tinggi. So kena hati-hati. Kadang-kadang disebabkan oleh benda-benda yang kecil ni je dia orang dah tolak dah. Kena pula dengan jurnal-jurnal yang sangat terkenal, sangat well known, preferable ni memang mereka terima sangat banyak manuskrip setiap hari. So, sebab tu ada yang delay sampai 2-3 bulan, setahun pun ada. Okay. So dalam menulis artikel, bahagian mana yang kita kena tulis dulu sebenarnya? Okay. Jawapan dia adalah bahagian method. Bahagian-bahagian lain ni kita tulis kemudian. Method adalah bahagian pertama yang kita kena tulis ataupun yang kita kena tahu. Kita dah ada dah. Lebih-lebih lagi daripada FYP student ni. Kita dah ada dah data tu. And then kita kena olah je balik. Tapi untuk daripada FYP student ni, kalau ikut pengalaman saya, kita kena olah balik table dia orang punya figure tu kena buat daripada awal balik. Supaya kita nampak ataupun memenuhi syarat sesuatu artikel ataupun sesuatu jurnal. Okay, barulah kita boleh tulis method tu. Okay, and then the structure role in this is to be the very framework. Ni memang dah tak ada dah bahagian-bahagian lain. Selalunya kalau kita tengok jurnal tu, ini yang kita akan nampak. Kita akan nampak ni introduction, method. Selalunya introduction 1.0 followed by method 2.0. Result discussion and then conclusion, reference. Okay, the text in the method should be clearly structured into section and paragraph. Kena ada section-section dan paragraph ataupun dalam research article tu sendiri lah, dia ada section dia. Contohnya kalau method, material dia jatuh dalam method 2.1 sebagai material. Nampak dia ada bahagian. And then 2.2, 2.3 kalau dia ada banyak bahagian-bahagian ataupun subdivision dia, kita kena tulis setiap bahagian tu ataupun follow
sangat orang kata sistematik. Kalau boleh kita susun tu sama dengan apa yang kita bentangkan dalam kita punya result. Okay, kalau macam contohnya characterization. Kita ada prosedur ataupun method untuk characterization. And then untuk result dan discussion tu, yang pertama sekali kita kena mula adalah result ataupun data-data untuk characterization tadi tu. Rasanya boleh faham kan? Okay, must strive to ensure that each section was independent research on a specific part of the problem that each component described in the text, and the text was mestilah holistic and not fragmented. Okay, the structure of scientific text consists of introduction, body and conclusion. Kalau sesiapa yang memang selalu kaki baca jurnal, buka jurnal and then setiap hari baca jurnal, dia akan tahulah apa istilah the IMRAD ni. Method, result, discussion. Dalam kebanyakan jurnal, ditulis IMRAD. Inilah introduction, method, result, discussion. Okay? Alright. So, apa sebenarnya research article ni? Research article kita ni ataupun jurnal ni, dia seekor ikan je sebenarnya. Kalau boleh nampak, tuan-tuan boleh nampak kat sini kan. Dia hanyalah seekor ikan yang dah tinggal tulang je. Tapi, bukannya ikan yang biasa-biasa. Okay. Scientific paper writing, kita ada title. Dalam title tu dia ada bahagian-bahagian ni lah. So, saya tak nak sentuh bahagian tu. Nanti saya akan share lah slide ni untuk perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak pergi kepada bahagian method ni. Kita ada study design and then kita punya setting dia. Kalau parameter-parameter yang kita pilih tu, katakan kita pilih pH. Daripada berapa ke berapa. Okay, kalau pH kalau 0 sampai 12, takkan kita nak pilih pH tu daripada 0 hingga 12. Mesti ada bahagian-bahagian yang kita pilih. Sometimes kita select daripada 7 hingga 8 saja pH parameter yang kita pilih. Sebab dia ada reason dia. Okay. And then detail description of the method. Method ni dia kena detail. Dia tak boleh macam kita buat-buat ni kita nak rasa-rasa. Contoh macam orang bagi resepi. Ada bahagian-bahagian yang dia share tapi ada bahagian-bahagian yang dia skip. Orang ni follow lah, tengok-tengok tak jadi. Sebab apa? Rupanya ada bahagian-bahagian yang sharing resepi tu dia skip. So menaruh harapan lah orang yang nak buat tadi ni kan. Okay. And then dalam method juga kita ada inclusion and exclusion criteria. Apa yang kita perlu masuk dan apa yang kita perlu exclude. Okay. And then how kita handling the experimental. Banyak cara, banyak kaedah. Kita ada instrumental analysis, kita ada chemical analysis. Itu untuk bahagian-bahagian kimia lah. Untuk bahagian fizik, biologi ada bahagian-bahagian mereka. Yang tu saya tak arif. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya kena paksa cakap untuk bahagian saya lah. Okay. And then kita ada statistical analysis. Okay. Alright. So kalau cakap journal ni apa? Journal ni ikan je sebenarnya. Mudah je. Tapi ikan-ikan pun jangan diikankan lah. Dia ada dia punya prosedur dia. Dia ada do and don'ts dia. Alright. Saya harap tuan-tuan boleh faham yang ni. Saya teruskan dengan slide yang kedua. Dengan introduction. Okay. Seperti mana yang saya cakap tadi. Introduction ni adalah bahagian pertama kita tulis. Dan kebanyakan ataupun selalunya kita akan repeat introduction ataupun method ni daripada satu paper ke paper yang lain. Yang tu saya pernah buat sendiri, saya akui. Sebab kita nak jimat masa, tak nak pening-pening kepala semua. Tapi itu bukanlah satu etika yang bagus. Okay, kita at least kita ada perubahan, olahan ayat yang cantik ataupun yang lebih baik. Alright. So sekarang ni pun kita ada plagiarism punya software yang boleh detect plagiarism. Even kita punya work sendiri. Ataupun kita punya artikel ataupun kita punya publication sendiri. Okay. Alright. The method of research menerangkan ataupun describe action taken to investigate a research problem. Apa action kita untuk kita menyiasat ataupun mengkaji problem-problem yang kita raise dekat kita punya introduction ataupun kita punya proposal tadi. Okay, this part explain the rationale for the application of specific procedure ataupun technique used to identify, select the process, analyze information applied to understanding the problem. Banyak sebenarnya. Sebenarnya orang kata walaupun dia bahagian yang paling kecil, tapi jiwa, hati dan raga sesuatu research article tu dia terletak kepada method tersebut. Kalau method tu fail ataupun method tu boleh dipertikaikan, the whole document being rejected. Percayalah cakap saya. Alright? Okay. And then quality method writing mestilah
membenarkan reader ni boleh buat ataupun critically evaluate study overall validity and reliability. Sama ada sesuatu kajian tu valid tak, reliability tak, boleh tak orang lain repeat benda tu. Kalau orang A buat, okay, yang dipublish ni, orang B boleh buat tak benda yang sama, dapat hasil yang sama, dapat result yang sama, dapat figure yang almost sama tak. Itu sampai tahap macam tu. Kita tak boleh nak rahsia-rahsia kat situ. Sebab kita tak buat bisnes pun dalam artikel ni. Okay, kalau boleh, kita nak lagi ramai orang cited kerja kita, kita nak lagi ramai orang refer kerja kita, barulah kita punya hash index apa. Kita bukannya dunia glamour lebih berapa banyak like, berapa banyak share semua. Kita tak capai yang tu. Kita bukannya macam YouTube, bukannya macam Instagram. Okay, kalau tuan-tuan perempuan fikir kalau nak glamour macam tu, hentikan je lah. Bukalah Facebook, bukalah IG, bukalah YouTube. Jadilah YouTuber. Okay, alright. And then, methodology section of research paper answer 2 main question. Ini benda yang paling kita tengok. How was the data collected ataupun generated? Macam mana kita dapatkan data tu? Macam mana kita generate data? Kita tipu-tipu ke? Kita just macam kita buat simulation ke? Simulation tu tak salah, simulation tu kita gunakan ni. Dia memang valid. Okay, dia ada software, dia ada benda-benda yang perlu dimasukkan, and then dan kalau lebih indah lagi, kalau sesuatu yang guna software ataupun simulation tadi ni boleh dibuktikan secara real. Yang tu lagi indah. Okay, lagi berkualiti sesuatu research tersebut. And then part yang kedua, bagaimana kita analyse data yang kita dapat tu. Kadang-kadang kita dapat data tu sebenarnya banyak publication yang kita boleh terbitkan daripada data-data yang kita ada tu, tapi disebabkan oleh kelemahan ataupun weakness seseorang itu untuk menganalize data, dia menjadikan data tu jadi sampai terhenti sampai setakat tu je. Okay, macam contohnya research thesis daripada pelajar tahun akhir ni, banyak data. Kadang-kadang kita tengok macam, data dah macam buat master. Sikit lagi nak ambil PhD dah. Tapi disebabkan kita mungkin kita beranggapan ataupun bersangka baik mungkin tak ada masa ataupun lack of knowledge ataupun tak ada sokongan, tak ada yalah, banyak benda yang boleh menghalang supaya dia menjadi lebih cantik ataupun seperti yang dijangkakan. Okay, suka untuk saya ambil kesempatan dekat sini untuk FYP, sesuatu FYP. Saya adalah orang yang terlibat dalam pembelian bahan kimia, meluluskan dia punya spek dan semuanya. Kalau tuan-tuan nak tahu, setiap semester UiTM Perlis sahaja spend about 50k untuk FYP. Kalau kita sia-siakan saja 50k tu, macam lantak janji budak ni great lah, janji dia buat research, janji ada data, janji ada hardcover, ada CD, dah. 50k tu dia jadi macam tak bernilai. Alangkah indahnya kalau kita boleh gunakan daripada 50k tu, kita lahirkan at least proceeding paper. Proceeding paper pun ada yang review kan. Okay, ada yang di review. Okay, yang tu yang berindeks. Itu lagi baik daripada kita macam biar beku macam tu, biar berkulat macam tu je. Okay, paling kurang kita join ataupun sertai conference. Okay, and untuk yang slide yang ni, the writing should be direct and precise. Dia tak payahlah nak berbunga-bunga pada suatu hari, once upon a time. Yang tu tak, mengarut je. Dia kena direct, terus. Okay, straight to the point dan precise. Alright, next. Okay, ini saya ambil daripada sumber di website juga, bukan saya punya sendiri. Okay, alright. Ada 5 step ataupun tips untuk kita dapatkan high quality method writing. Apa 5 tips ni? Yang pertama sekali, kita kena ingat, method section ni serve 2 purpose. Kita nak tolong reader understand kita punya study. Kita jangan pergi pening-peningkan reader kita. Kalau selalunya yang pening-pening tu, orang tak refer, orang tak cited, orang tak baca, orang tak download. Rugi balik kat situ. Sometimes, jurnal-jurnal ni pun nak terima sesuatu paper tu pun dia kena tengok juga. Salah satu soalan dia, dekat situ dia lebih kurang banyak ni. Paper ni nanti kalau accept ni, ada orang nak baca tak? Ada orang nak cited tak? Dia ambil kira yang tu. Sebagai reviewer ada soalan satu macam tu. Lebih kurang lah bunyi dia.
Soalan yang saya cakap ni kampung sikit lah punya kan. And then helping others to replicate it. Tolong orang lain untuk ulang balik kerja kita tu. Dapat tak dia buat? Kalau dia dapat buat, mungkin nanti dia akan modify. Dia kata, dia cited kita pula. Okay, this method modified from katakan Ali et al. Ali tu kita kata, maknanya kita dah dapat dah 1 point kat situ. Orang cited kerja kita. Faham? Okay, step yang kedua ataupun tips yang kedua, constantly provide enough information. Saya selalu cakap dengan ni, jangan rahsia-rahsia. Okay, kalau anda nak berahsia, jangan jadi educator. Jangan jadi researcher. Constantly provide enough information for full replication. Okay, even if a particular journal does not require it, detailed methods are key to rigorous, transparent and then open science. Kadang-kadang kita tengok sebelum ni saya pernah refer ada jurnal yang daripada kebanyakan pernah masa letupnya jurnalis-jurnalis daripada China, daripada third country seperti Afrika semua tu, kita tengok dia punya prosedur tu tak, orang kata tak logik. Memang kata boleh ke A campur B jadi C ni? Memang tak logik pun. Kita tak nak jadi macam tu. And then ada jurnal-jurnal yang ditarik balik sebab mula dipertikaikan dia punya validity, prosedur dia. Okay? And then step ataupun tips yang ketiga, kita kena bayangkan kita sendiri yang akan mengulang kerja tu. Kalau kita sendiri baca jurnal kita boleh ulang balik, itulah dia. Okay? Bayangkan yourself replicating the study years in the future. Kita akan guna balik apa yang kita start hari ni 5 tahun lagi akan datang. Dapat tak kita buat macam tu kan? And then what information would you need to reproduce your own work? Don't forget to capture any adjustment. Kalau kita buat adjustment, katakan kita orang kalau prosedur tu 30 minutes, kita adjust 45 minit ataupun temperature asal 30, kita adjust 35. Tak payahlah. Kita adjust ni orang lain kan tahu. Kita tak payah report lah. Biar pada muka dia kan. Biar dia tak dapat. Yang tu adalah satu etika yang tak baik ataupun tabiat yang tak baik. Kalau kita adjust 35 minit ataupun 35 degree Celsius, kita bagi je lah tahu. Ataupun kita ada dia punya plus minus dia berapa temperature kat situ. Just report. Tak salah pun kita transparent. Okay, dalam buat research ni kena transparent. Jangan macam tak nak nanti orang tiru nanti orang ikut lah. Kalau macam tu, dia dah jadi macam, itu cakap tak payah jadi dia kita. Alright? And then step yang keempat, consider a visual aid. Kalau boleh kita provide sekali dengan flowchart ataupun ada decision tree ataupun ada checklist. Yang ni lagi best lah. Kalau ada diagram macam mana kita set up eksperimental tu, nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh dia. Okay? Step yang kelima, adhere to ethical standard and reporting guideline. Okay? Draft ethic will be discussed in, ni bukanlah macam contohnya kalau macam biologi dia melibatkan haiwan ataupun melibatkan manusia, dia kena lulus etika punya board. Kena bagi tahu kalau dia tak ada, dia tak bentangkan benda tu dapat kelulusan daripada mana-mana ni, automatically selalunya memang akan reject kalau melibatkan haiwan dan juga manusia. Tak kisahlah awak ambil sampel kuku dia ke, ambil sampel rambut dia ke. Okay? Alright. So kena perhatikanlah apa requirement sesuatu research ataupun sesuatu field tersebut. Right? Saya harap sampai setakat ni masih lagi bersama saya, anda boleh follow apa yang saya bentangkan. Okay. Before kita start writing method, apa yang kita kena tahu, apa yang kita kena consider? Pertama sekali, we must choose the research methodology that best suited to our study. Method ataupun research methodology ni banyak, sangat besar, banyak pilihan. Tapi kita kena pilih mana yang betul-betul sesuai tu macam mana? Contohnya kita dekat UI Templates ni, kita tak ada instrumen-instrumen yang high end tu. Macam mana kita nak suitedkan dengan kita punya keadaan? So kena pandai-pandai lah. Kalau tak boleh juga, kita kena cari alternatif, kena bekerjasama, collaborate dengan orang lain. Okay? Alright. And then secondly, before kita start, kita kena classify kita punya research activity ni. Collection data ni kita nak buat macam mana? Secara kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi untuk orang sains, aliran sains ni, kalau selalunya kita akan based on quantitative figure.
Okay, kita collect data tu sendiri. Kita bukannya third party. Kita yang generate data. Kita yang dapatkan data. Kualitatif ni selalunya orang ataupun camp, social science. Tapi tak salah juga kalau ada juga orang sains yang conduct qualitative analysis. Contohnya dalam isu safety apa semua, diperlukan questionnaire apa semua tu. So kita raikan semua orang punya research. Kita jangan cakap, oh yang ni tak betul, kita je betul. Yang tu tak betul tuan-tuan dan puan. Okay. Setiap ni kita raikan perbezaan pendapat, perbezaan aktiviti. Kita kena raikan, oh orang ni buat research ni, okay, oh bagus. Yang ni, oh dia buat research ni. Okay, good. Jangan kita macam pelekeh-pelekeh kan. Tak betul tu, aku ni research je betul. Itu etika yang tak betul ataupun dia bagi kesan, mungkin kesan jangka panjang dia akan memburukkan. Dia kata orang yang conduct research ni mesti perangai memang macam ni. Kita tak nak mentality macam tu, ataupun kata aku tak nak lah conduct research, nanti aku akan jadi mereng macam orang-orang yang buat research. Kita tak nak macam tu. Kita nak raikan semua orang supaya semua orang enjoy buat research, enjoy buat journal, macam tu lah. Alright. And then kita kena consider juga beberapa persoalan sebelum kita start writing. Okay, why is this the more suitable approach to answering your research question? Kenapa kita pilih method ni, ataupun kenapa kita kata ni adalah yang paling sesuai, yang paling elok, yang paling complete untuk answering kita punya ni. So kita kena ni, boleh ke tak, mampu ke tak method ataupun prosedur ni bagi jawapan kepada kita punya research question. Okay, ataupun adakah ini standard method yang kita buat ni apa semua ni, dia follow tak ASTM ke? Kalau ada ASTM, kena report nombor ASTM tu berapa. Kalau macam contohnya kalau wastewater dia ada APHA, sistem semua tu, kena report number dia. Tu adalah standard method. Tiba-tiba anda report dalam anda punya, kita report dalam kita punya ni, yang memang bukan standard method. Kata macam contohnya kita nak ambil study chemical oxygen demand. Dia memang dah ada dah standard dia dalam APHA method tu. Yang kita ni pergi report pula, kita come out dengan yang lagi simple, 2 minit dah dapat result. Padahal standard method kata lain. Kita tulis dekat jurnal tu, confirm kita punya artikel tu akan kena reject. Bukanlah mendoakan, tapi nak bagi tahu awal supaya kita tak berharap sangat kan. Tapi padahal salah tu memang dah terang dan nyata. Okay, yang berikutnya, where there any ethical ataupun philosophical consideration. Yang ni yang untuk biologi tadilah, untuk medik ataupun untuk sains sukan, dia kena consider benda-benda yang ni. Sebab salah satu soalan dia, kalau kita tak tick dia situ, automatically artikel tersebut, kalau reviewer tak tick itu, tak ada benda-benda ni, dia akan reject. Okay. And then what are the criteria for validity and reliability in this type of research? Apa kriteria dia? Bagaimana kita nak meyakinkan orang bahawa research ni valid dan reliable? Faham tak? Kita tak nak buat benda yang kita shock sendiri. And then sometimes kata ada publish dekat high rank punya journal, tapi tak ada siapa pun cited. Itu kena tengok balik apa silap dia. Okay? Dan jurnal-jurnal ternama ni bila terjadi macam tu, dia kata aku tak akan layan dah orang ni macam ni kan. Dia kata tak ada siapa cited per research dia. Kesilapan besar ni. Sebab dia bagi kesan yang sangat besar terhadap ranking sesuatu jurnal tersebut. Kan dia ada impact factor kan. Impact factor tu impact, kesan. Okay? Alright? Alright. Tadi saya cakap pasal quantitative and qualitative. Apa perbezaan dia? Yang ni sebagai bonus je lah. Saya just nak share. Okay, untuk quantitative experimental study, memang kena buat eksperimen. Kena buat kajian. Kena buat research. Okay? You might aim to produce generable knowledge about the causes of a phenomenon, and valid research require a carefully designed study under control condition that can be replicated by other researchers. Kalau anda semua faham, kebanyakan penceramah ataupun yang bagi taklimat pasal research article ni, replicate by other researcher. Ayat dia mesti dia akan cakap replicate. Sebab kita nak apa yang kita publish tu orang lain boleh buat, orang lain boleh follow. Okay? And then untuk qualitative study, okay, you might aim to produce contextual real world knowledge about the behavior, social structure and shared belief of specific group of people, and this methodology is less control. Compare dengan kita punya yang experimental tadi, memang
fully control, under control. Okay, yang untuk yang kualitatif ni susah nak control. Okay, taking into account how your participation and perception might have influenced the result. Kadang-kadang dia terdapat bias dekat situ. Okay. Okay, so saya teruskan lagi dengan quantitative method. Beza tau, method untuk kualitatif dengan kuantitatif. So sebab saya dah teruskan ni, saya channelkan terus kepada quantitative method. Untuk quantitative method, mestilah valid, generalizable result and should describe your method in enough detail for other researcher. Ingat, nampak? To replicate your study. Dia ulang balik, replicate your study. Ini bukan saya punya ayat ni. Memang saya ambil daripada saya campur-campur je lah. Saya dah buat campur semua. Memang kebanyakan ayat dia replicate your study. Okay. And then secondly, explain how you operationalize concept and measure you punya variable. Kalau kuantitatif ni dia banyak variable. Kalau macam kimia ataupun macam fizik ke apa, dia adalah variable. Effect of pH, effect of time, activation time ataupun reaction time, pH apa lagi banyak-banyak. Okay. Temperature and then your sampling method or inclusion exclusion. Sampling method banyak juga jenis sampling. Kita ada grab sampling, kita ada composite sampling, banyak jenis. Okay, kalau nak cerita hari ni je, walaupun tajuk ni paling pendek tapi banyak sebenarnya. Okay, and then any tools, procedure and material you use to gather the data. Okay, untuk eksperimen, kuantitatif secara eksperimen, must give full detail of the tools, techniques and procedure you use to conduct the experiment. Saya cakap jangan hide kat situ, jangan hide kat sini. Kecuali kalau method ataupun prosedur tu memang dah well established. Tak payahlah nak ulang word by word, number by number, tak perlu. Okay, kita just cited. Okay, as described by previous study. Okay, and then how did you design the experiment? Macam mana kita design eksperimen? Design eksperimen ni bukannya kita lukis design macam tu. Design eksperimen macam mana kita susun atur kita punya ni, step dia macam mana. Apa yang kita buat dulu, apa yang kita buat kemudian, and then kalau tak jadi, kita buat apa. Kalau jadi, kita teruskan kepada bahagian apa. Alright, itu dipanggil sebagai design of experiment. Kadang-kadang dipanggil DOE. Okay, how did you manipulate and measure the variable? Macam mana kita ubah variable ni? Macam contohnya kita adjust pH. Macam mana kita adjust pH? Kita tambah apa? Kita tambah acid hidroklorik ke? Kita tambah NaOH ke? Sodium hydroxide. And then kalau kita tambah, berapa kepekatan dia? And then kalau kepekatan tersebut berapa ml, berapa volume yang kita kena tambah. Itu kita kena tulis secara detail. Okay. What tools ataupun technology did you use in the experiment? Ni lagi satu. Jangan kata macam kita guna teknologi macam okay, kita contohnya titration. Okay, kita guna teknik yang baru, kita guna auto titration. Kita cakap kita just buat titration. Kita tak report pun yang kita guna sebenarnya auto titration machine ataupun tools. Itu bukan tak transparent kan. Nampak sangat dia macam nak hide something. Okay. And then in experimental research, it is especially important to give enough detail for another researcher to reproduce. Nampak tak? Ulang balik. Replicate, reproduce. Okay. Alright. Kalau kita sendiri baca jurnal yang kita tulis, kita tak boleh nak faham. Kita sendiri terkial-kial. Berapa gram? Berapa gram? Berapa lama? Maknanya, orang lain lagi lah tak faham kan. Bahasa mudah dia macam tu lah. Okay. Okay. Now, let's write the method. Before kita nak mula, kita kena organize kita punya information. Organization of information is very important. Okay, dalam method, dia ada material use including site. Kat mana kita dapatkan sampel tu? Chemical, berapa dia punya priority dia? Sample size dia berapa? Okay. And then yang keduanya, how sample material were prepared. Kalau kita ambil, kalau kita sampling, kita nak preserve dia dekat mana? Ataupun kita ambil, setiap hari kita ambil sampel ke? Ataupun kita tak preserve dia ke? Kita kena report. Kalau macam contohnya, kalau wastewater tu dia ada preservation technique dia yang kita kena follow. Okay. And then how measurement were made. Kalau bab sampling ni, saya punya sampling site dulu dekat Perak, dekat Sempadan tu, dekat Matang. Okay. And then saya run saya punya eksperimen dekat Aeropolis. Saya punya sampel adalah landfill licit. Air yang sangat busuk air daripada kawasan buangan sampah tu, saya terpaksa bawa balik dengan menggunakan kereta.
dan pernah tertumpah dalam kereta, itu adalah pengalaman indah yang saya lalui lah masa buat sampling. Bukanlah nak menakutkan. Kita macam saya cakap macam tak ada masalah pun. Basuh je lah kereta kan. Okay. And then how measurement were made. Contohnya kita buat characterization by instrumentation. Mesti ada parameter-parameter yang kita set dekat kita punya instrumen tu. Berapa dia punya wavelength dia, berapa dia punya, adalah dia punya wave number ke apa semua tu kan. And then kalau instrumental, and then kalau chemical analysis, apa yang kita kena buat dalam tu. Okay, kita follow apa. And then lastly ada statistical method of analysis. Statistical method analysis ni sangat penting. Nanti saya akan terangkan dalam bahagian lain. Okay, description. Okay, dalam kita prepare, kita tulis method, kita kena tulis description of preparation. Measurement and protocol that should be organized chronologically. Dia mengikut sequence dia. Apa yang kita buat dulu, lepas tu then, followed by, and finally, what. Dia adalah kalau kita tengok ayat-ayat orang yang tulis dekat jurnal tu, kalau anda rajin baca jurnal, awak akan nampak ayat-ayat tu. Ayat tu dia seolah-olah dia sebagai satu template dah. Yang orang lain tak perlu nak pecah kepala, nak fikir, kita just follow template tu. Okay? Follow, ikut. Bukannya copy and paste. Dia beza. Kalau copy and paste tu memang pemalas. Just drag, control, paste. Yang tu memang kerja, memang malas betul. Tak guna punya researcher tu. Okay? Tapi saya pernah buat juga dulu. Tak dinafikan. Saya pernah melalui sesi ataupun sisi gelap macam tu. Sebab tekanan, macam-macam lah kita nak kejar waktu semua kan. Tapi bila dah ada masa semua ni, takkan kita nak duduk dalam kelompok gelap tu lagi kan. At least keluarlah, tengok cahaya sikit. Okay. And then list the method in the same order as the appear in the result and discussion. Kan macam saya cakap tadi lah. Okay, tiba-tiba kita buat absorption ataupun kita buat study coagulation kat sini, tetapi untuk bahagian result dia dekat method point yang pertama. Tapi untuk result discussion, point yang terakhir. Characterization pula dulu. So, itu tak mengikut sequence. Bukanlah orang kata salah. Cuma orang cakap tidak indah. Kalau orang kata tak tertib. Okay? And then organize by from most to least important. Kalau tak boleh ikut ni pun, kita organize dia based on the important. Mana yang lagi penting? Mana yang less important? Okay? Alright. Ni benda yang kita perlu ambil tahu. Okay. Untuk bahagian method, dia hanya 10% je untuk kita punya paper. 10%. Okay, paling kecil. Katakan daripada 4,000 words tu, kalau untuk method ni, kita ada 3-4 paragraf je. Selalunya journal dia dalam 4,000 ke 5,000 macam tu lah. Journal yang panjang-panjang tak semestinya dia berkualiti. Dia banyak kelemahan kat situ. And then, must use passive voice and past tense. Kalau ada orang guna active voice tu, awak dinasihatkan untuk tulis lab manual. Sebab dia bagi arahan. Okay. Okay. You titrate ni. Patutnya active was measured, was determined, was ni. Were. And then past tense. Bukannya present tense. Saya ni taklah pandai sangat English, tapi basic tu tahulah sikit was dengan were, are dengan is tu kan. Okay. And then tolong please avoid. Do not discuss result in method section. Kalau ada tu memang confirm. Reject. Okay. Use specific whether qualitative ataupun quantitative detail. Macam yang saya cakap tadi lah. Okay. So we must get it right. Okay. W-R-I-T-E ke R-I-G-H-T. Kena betul-betul. Okay. So ini contoh macam mana kita ada data. Tadi kita ada data kan. Okay. Contoh yang pertama ni. And then dia transform menjadi satu ayat ataupun satu perenggan. Okay, create a list of your material and method. Contohnya material dia ada potato, dia ada cheese cloth, dia ada distilled water. Apa yang dia buat ni kan? And then preparation material dia ada, dia kata buang kulit dia, kupas, and then kita extract, blended potato, suhu 13, and then simpan refrigerated untuk selama 24 jam. Method of analysis, spectrophotometer, dia guna photometer, UV, measure optical density, and then calibrate signal linearization by. Okay, so macam mana kita nak tukar dia jadi satu ayat? Saya bukan ajar English je, saya English pun jangan langgang tak. Okay, create a list of your material and method ni, kita tukar ni jadi ayat. A plain cheese cloth and potatoes were purchased from a nearby supermarket. Nampak indah kan? Straight je. Kalau anda nak report kedai tu apa-apa pun, up to you lah. Kalau katakan awak ambil daripada unit ladang ataupun ambil daripada ni simpanan ke apa semua, just bagi tahu. Okay.
in preparing the catalyst extract, okay, 100 gram of potatoes were skinned with a paring knife. Knife ni ada banyak jenis. Paring knife ni yang kupas tu lah kan. Okay, wash and dice and potato were wrapped in the cheesecloth soaked in the distilled water, stored in refrigerator at 30 degrees Celsius for 24 hours. Nampak aja dia satu ayat dah kat situ. And then, dia study, measure analysis dia guna UV ataupun spectrophotometer. The optical density was measured. Kalau dia banyak tu were measured and calibrated using signal reduction. And then dekat berapa wavelength dia? Kalau UV mesti ada wavelength. Kalau anda guna UV dia tak report wavelength tu, something wrong dekat orang tu. Okay, bila kita report tu UV spectrophotometer. Brand dia apa? Model dia apa? Made in mana? Nak tengok detail sampai macam tu. Okay. Alright, kalau setakat proceeding paper rasanya tak ada masalah. And then we must separate different method into different paragraph. Kena susun betul-betul. Apa yang perlu yang benar. Dalam satu paragraph yang kedua berikutnya. Kalau dia adalah poin yang besar, kita pecahkan dia kepada subdivision. Okay, macam contohnya kalau method 2.1 jadi 2.2, 2.3. Alright. So, sebagai peringatan laboratory equipment, software, supply that you mention dalam kita punya artikel, kita kena supply appropriate detail. Contohnya make, model, name of the manufacturer and the company location and so on. Dia sampai detail macam tu. Okay, contohnya kita guna SEM, scanning electron microscope. You should state whether it was Philips SL30, Hitachi and whatsoever. Okay, daripada mana, apa model dia. Okay, kalau kita gunakan spektrometer, contohnya Beckman ataupun Agilent, model berapa? 8453, guna apa? Diode array. And then whatsoever. Okay. Kenapa kena report benda-benda macam ni? Kita nak elakkan technical issue dan dia menambah ataupun sebagai benda tambahan untuk nampak kita punya credibility. Orang yang menulis dan juga paper yang ditulis. Nampak? Faham? Okay. When mention the name of company, make sure that you use the correct name. For instance, the name of well-known supplier. Contohnya Agilent, Perkin-Elmer, Shimadzu and so on. Okay. Kalau macam contohnya kalau America company, dia nak report dekat bandar mana benda tu dikeluarkan. Sampai kita katakan dekat apa, Ohio ke, whereas the many ni, and the country. Okay. So, now saya tunjukkan contoh-contoh daripada example taken from the research article. Contohnya untuk bahagian method tu, dia ada satu bahagian bawah method tu material. Okay, ni saya ambil daripada journal. Okay, saya tak letaklah citation kat situ. Sebab saya bukannya buat paper kan. Okay, the main reagent were coal-based activated carbon. Tengok datang. Yunguang activated carbon coal. Ada report dia. Urea, Sinopharm, chemical reagent, hydrochloric acid. Berapa persen dia? 36, 38% daripada Sinopharm chemical. Dynas water, ni tak payah report tak apa. And then high priority nitrogen, berapa priority dia kalau high priority tu? 99.999%. Okay? Itu untuk material. Material tu kena betul-betul telus lah. Okay, kalau kita gunakan high purify ataupun dia ada banyak grade. Dia ada analytical grade, dia ada industrial grade. Just report. Okay, supaya dia nampak lebih sincere. Kita punya perkongsian tu lebih ikhlas, lebih jujur. Jadilah orang yang amanah. Okay, and then untuk main body of the experimental part ataupun main experimental, contohnya hydrothermal pressure experiment employ a par reactor model as described by Zhang et al. Kalau macam contohnya kita dah buat benda ni dulu, kita guna benda yang ni sama, as described by our previous ini, kita cited lah kita punya ni. Tak salah pun kita cited kita punya kerja ataupun self citation. Self citation, tapi janganlah lebih-lebih sangat. Yang tu melampau kan. Kata self citation ni perlu supaya orang lain refer juga yang paper 42 ni. Katakan kalau paper kita, dia akan klik juga dekat 42 ni. Apa yang dia buat dekat 42 ni? Apa parameter-parameter yang dia gunakan? Macam mana rupanya? Okay? Boleh faham tak? So, selalunya orang gunakan untuk bahagian method ni untuk dia cite dia punya kerja dia yang previous, yang kalau lebih kurang sama lah. Kat situlah peluang kita untuk, orang kata untuk puji diri sendiri. Okay? Fines for dust sample were placed in 50 ms stainless steel refrigerator and okay. And then untuk bahagian yang instrumental analysis ataupun yang melibatkan instrumen, kita tengok. Okay, the surface area of AC produced was characterized by nitrogen gas. Tengok dia bagi tahu temperature dia dekat berapa using model sub
2010, and then Micromatic dia punya brand dia, and then Surface Morphology will examine using desktop. Kalau dia guna desktop scanning elektron, bagi tahu lah desktop. Then desktop tu ada pula dia punya apa spesifik dia kan. Okay, and then kita tahu dah Phenom Pro ni memang desktop punya SEM yang paling glamour lah. And then Zeta Potential guna apa? Zeta Phaser, Nano semua. Okay, yang tu untuk yang bahagian yang penulisan writing. Yang berikutnya ni saya nak tunjukkan schematic diagram. Macam mana how we set up the experimental. Ini juga adalah benda-benda yang sangat membantu. Kalau reader tanya ataupun kalau reader tengok, sekali tengok je, oh macam ni sebenarnya author ni buat carry out the experiment. Oh macam ni dia set experiment. Kalau kita ada kelebihan ataupun masa, kita buat diagram ni. And then diagram ni pula kalau kita dah publish dekat satu jurnal tu, jangan kita sewenang-wenang gunakan diagram yang sama. At least tolonglah ubah bentuk dia sikit, paling ubah kedudukan, ubah warna supaya dia bukannya benda yang sama. Tolong, please avoid. Kadang-kadang benda ni kita tak perasan. Kita guna diagram ni daripada 2010 sampai 2020, diagram yang sama. Dia salah tuan-tuan dan puan. Once you dah masuk dalam jurnal tu, dia dah jadi copyright. Kalau kita nak publish balik, kita nak gunakan balik, kena dapat persetujuan. Walaupun anda dah cited. Kalau tak dapat persetujuan, tunggu je lah nanti. Okay, itu ingatan bersama supaya kita tak ulang. Saya juga pernah buat benda yang sama. Kita tak nak benda ni, saya tak nak lah kalau macam saya dah buat benda yang salah, saya nak beritahu pula, buat dulu, rasa dah dulu. Kita tak nak macam tu. Kalau kita dah experience benda yang tu tak betul, kita beritahu terus terang, benda ni tak betul. At least you tukar warna, you tukar dia punya background, you tukar labeling dia atas bawah supaya dia bukan benda yang sama. Okay? Faham? Macam contohnya yang ni, diagram yang pertama ni, dia set up untuk pyrolysis setup dia ada gas nitrogen. Orang kata, oh dia guna gas nitrogen, dia ada flow meter. Apa lagi yang ada? Kalau kita tak boleh nak write, kita just buat sebagai bentuk diagram. So dalam diagram ni dia dah menceritakan 1001 words dah. Okay? And then macam contohnya yang bahagian ni, okay, oh kat sini dia punya terbahagi kepada 3 part. Dia ada generation system, dia ada absorption, and then dia ada gas collection part. So nampak dengan jelas kat situ. Okay, and then macam mana ni, kadang-kadang kita tulis ni kita tak nampak sebab kita tidak bersama-sama dengan author untuk mengalami benda tersebut. Tapi kalau author kongsi secara visualize ataupun schematic ni, dia lebih, orang kata, lebih menarik. Kena pula dengan color-color. Kalau kau tak dapat color pun tak apa, black and white saja dah cukup. Sebab kebanyakan jurnal, color tu cost. Okay? Kadang-kadang kalau lukis graf, apa-apa semua tu, tolonglah jangan berwarna-warni sangat. Kita bukannya arts. Okay? Gunakan simbol macam star, tiga segi triangle, petak-petak. Avoid lah guna graf yang berkala-mala tu. Okay? Bukannya ni dalam tesis mungkin boleh lah untuk mudah orang nak refer ataupun examiner nak baca. Tapi kalau dalam jurnal ni, color adalah cost. Okay, dia nak menerbitkan tu, nak printing semua. Okay, and then saya jump into statistical analysis. Ni part yang kata ramai orang tak perasan. Okay, orang ramai yang tanya kenapa kita perlu masukkan statistical analysis ni? Okay, dia ada 5 important of statistical analysis study. Nak support kita punya data ni tadi ni. Okay, yang pertama sekali, kita nak inform method on data collection. Macam mana kita nak inform method on data collection ni? Okay, first kali kita kena identify statistical test yang kita nak gunakan. Dalam tu kita ada number of sample. Okay, kita ada sample. Kadang okay, number of sample dia 30, 50. Compare dengan number of sample of 3. Mana yang lagi valid? Mana yang lagi reliable? Kat situ orang dah nampak dah. Yang kita ni tulis jurnal, sample 3 je. Awak rasa, saya rasa, valid tak? Kita boleh nilai sendirilah. Compare dengan orang yang buat secara analisis, secara statistikal ni, dia nampak lagi jelas. Sample size are important sebab dia determine power of your analysis. Okay? And then sampling bias kita boleh elakkan. Kalau kita buat 3 je, kalau buat garisan lurus tu, satu line fail, dah tinggal 2 line. Confirm lah dia straight line kan? Nampak dia punya effect dia tu. And then number 2, use statistical study untuk support
kita punya ataupun negate our punya hypothesis. Okay, sebab kalau tak ada statistical analysis ni, there would be no objective way to show whether the data are support ataupun in agreement ataupun disagreement dengan sepatutnya, dengan apa finding-finding sebelum ni. In agreement ataupun disagreement, yang tu kita nak buktikan. Secara statistikal, dia boleh jelaskan by numbering. Okay? Without statistical research, we would unable to credit new discovery, answer new question, confidently advance. Bila dia ada figure ni, bila dia ada number kat situ, nanti orang lain boleh compare, orang lain boleh buat rujukan. Dia lagi jelas. Dan number 3, seek out uncertainty, error and outlier in the data. Kita nak tengok in term of uncertainty. Ada tak? Kan kadang-kadang kita dapat data tu dia lagi fluctuate daripada yang actual. So kita boleh kira dekat situ by statistical, sama ada melalui standard deviation, RMSE, chi-square, banyak sangat method. Nanti saya akan tunjukkan macam mana bila kita buat analisis ni baru kita tahu yang data kita tu tak betul pun. Okay, and then number 4, aid interpretation, summarization and communication of the set of data. Dengan cara statistical analysis ni je kita boleh interpret secara jelas dan kita boleh summarize data yang banyak-banyak tu. Okay, kita boleh bentukkan dia dalam bentuk table, kita boleh bentukkan dia dalam bentuk chart ataupun apa-apalah. And then communicate. Kita boleh keluarkan, serve kepada kita punya reader, ini kami punya data. Ini kami punya finding. Anda boleh tengok, anda boleh study. Okay? Alright, and then number 5, multivariate static and modeling. Okay, yang ni nombor 5 ni apa? Okay, without statistic, we would unable to tease apart the multitude of effect that may be influence our dependence variable. Kalau kita buat multivariate apa semua ni, macam contohnya ada banyak parameter yang kita study tu, kadang-kadang kita fitkan parameter ni, kita study variable kan nanti. Dia ada effect dekat situ sebenarnya. Sekarang ni kalau kita fit one parameter at one time tu, dia dah kurang laku dah orang kata. Kan ni orang nak tengok 3D. Contohnya gunakan RSM and then whatsoever lah, banyak lagi statistical software yang ada. Okay. So, untuk statistik ni, dia terbahagi kepada dua jenis. Descriptive statistik ataupun inferential statistik. Dia ada dekat situ. Yang ni saya tak nak sentuh sebab ni bukan bidang saya ni. Okay, tapi kena tahu kat mana kita boleh guna statistik. Kita boleh guna semasa collection of data. Cukup tak masa kita collect data ni ataupun data yang kita collect tu betul ke tak betul? Yang kedua, kita guna dia untuk organize data. Dan yang ketiga, untuk analisis data. Nampak tak how important the statistical analysis yang kebanyakan orang sekarang ni, dia masih tak nampak lagi benda tu. Kenapa paper reject? Kenapa paper reject? Bacat pun tak ada bar error. Macam mana orang tak reject? Macam mana orang nak confident? Dia kata replicate, dia kata triplicate. Tapi error bar pun tak boleh letak. Kalau tak ada error bar, macam mana orang nak tahu yang benda tu anda replicate, triplicate and quadruplicate apa tu bendanya pun. Tak ada bukti. Daripada replication tu yang kita dapat error bar tu. Nampak? Okay. And then this is example statistical study. Okay. Contohnya SSE, contohnya the smallest value akan bagi nilai yang lebih tepat. Ataupun saya cakap RMSE tadi, root mean square error. Macam Dr. Wan cakap tadi, Dr. Azwan cakap. Okay, and then kita ada chi-square analysis. Ini benda lebih kurang sama je, cuma rumus dia yang berlainan. Tapi kalau tak payahlah nak buat semua. Kalau rajin, go ahead. Tapi saya rasa kalau setakat 2 analisis pun dah cukup. Okay, sebab dia akan bagi benda yang sama. Kalau buktikan benda ni dekat benda tu, dan chi-square pun akan dapat buktikan benda yang sama. Okay, so kena tulis method dengan formula ataupun equation apabila dia melibatkan mathematical model. Kena tulis lah dia punya equation dia. Okay, and then statistical study, kena tulis dia punya rumus dia apa. And then chemical reaction pun tunggang langgang. 2 kalau nombor tu besar kecil, kadang-kadang memang nak tulis O dia guna 0 lain. Kita boleh identify. Okay, and then kalau nak tulis equation, gunalah software yang betul. Kita guna MathType. Okay, belilah MathType tu. Kalau tak dapat pun dekat Lazada ada, dekat Shopee pun ada, dalam RM3 je kot. Tapi yang fake lah, bukanlah saya nak menggalakkan, tapi kalau anda mampu untuk dapat yang original, teruskan.
Tapi untuk kami macam contohnya yang rakyat marhen ni, yang tak ada grant apa semua ni, itu je lah alternatif yang kami ada. Okay? So, faham. Tapi kalau nak tulis equation ni, saya galakkan dia tulis dalam table. Table bahagi 2. Okay, satu untuk rumus, satu lagi untuk dia punya nombor. Macam contohnya equation 6 ni. So, 2 bahagian. Sebelah kiri equation, sebelah kanan dia punya equation dia nombor apa. Dah masukkan sebagai satu table. Tapi kotak-kotak tu jangan appearkan lah. Alright, jangan di-colorkan, jangan di-boldkan. Nanti nampak pula kotak kat sini. Tak perlu. Nanti dia akan nampak cantik, susun. Kalau anda tak buat kotak, dia susah untuk handle. Okay, dia lari kat sana, lari kat sini. Nanti bila masuk pula nanti banyak masa habis sebab nak follow template ataupun nak edit paper je. Okay, and then yang ni contohnya kalau anda guna ANOVA. ANOVA pula terbagi kepada one way ANOVA, two way ANOVA. And then kalau anda guna response surface methodology, ni adalah benda-benda yang ni kita boleh report dia sebagai 3D surface. Effect of, kalau katakan kita ada 3 variable tadi, kita boleh tengok, kita boleh pusingkan tengok kalau kita study effect ni kita akan dapat apa. Okay, itulah sekarang ni. And then kalau anda ada simulation software macam contohnya Dr. Ang dengan tim dia ada apa DFT semua ada, macam Puan Azliana apa guna DFT kalau tak salah saya. So itu adalah software. Ada benda yang research yang anda tak perlu masuk lab pun, tapi anda boleh gain data, anda boleh generate data. So kalau sekarang ni, kalau tak adalah alasan orang kata macam tak boleh lah sebab tak ada orang nak masuk lab. Janganlah kalau kita cakap macam tak pernah nampak pun dia orang ni, aku nampak masuk lab. Confirm tak buat research ni. Jangan kita buat macam tu. Itu first impression kita, tu menunjukkan hati kita tak beberapa suci. Kita selalu bersangka buruk dengan orang. Ada orang buat research tak perlu masuk lab pun. Ada yang di hujung jari je. Okay? Ada yang gunakan secondary data. Contohnya dia buat review paper, dia ambil data-data daripada orang-orang sebelum ni, and then dia discuss, dia susun dalam bentuk table, dia present, dia persembahkan dengan cara yang baik. Macam tu kita boleh terbitkan review paper. Review paper ni dia punya citation dia orang refer lagi banyak sebab banyak jawapan orang boleh dapat ataupun reader boleh dapat daripada tu. Ini contoh saya nak tunjuk kenapa statistical model, statistical analysis penting. Ni contoh ni saya punya sendiri daripada FYP student saya. Okay, saya publishkan dalam proceeding je. Okay, at least berguna je kan proceeding kan. Okay, kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok isotope model ni ada 4, saya gunakan 4 model kat sini. Okay, tengok semua garisan lurus. Paling tepat sekali, kalau tengok based on linearity, kita akan nampak R square untuk Langmuir lagi tinggi. Tapi bila saya conduct RMSE dan chi-square analysis, jawapan dia tidak, bukan lagi Langmuir yang fit dengan absorption isotope yang saya study. Sebenarnya dia adalah Temkin. Anda boleh tengok sendiri dekat situ. Mungkin saya sorok ni, tak nampak kan. Okay, kalau saya tak buat RMSE ataupun chi-square analysis ni, buta-buta je saya report Langmuir dan saya shock sendiri dan saya bangga. Okay, saya punya model ni follow Langmuir. Padahal bila orang study lebih, orang buat balik, orang buat kira balik, rupanya bukan. Time tu lah kita ada letter to editor. Orang blame paper kita. Kita tak nak je macam tu. Bila orang blame paper kita, malu. Okay, silap-silap kena retrieve balik. Okay, and then kita buat, kita ada linear form, kita confirm pula dengan model yang non-linear form. Kita tengok mana yang lagi eksperimental kita dapat macam ni. Okay, dalam 4 model ni mana yang selari ataupun most fitted dengan experimental data. So confirm lah model tu yang follow isotope tersebut. So boleh nampak. Okay, and then last sekali bahagian yang paling last, paling penting yang pernah ditanyakan kepada saya ketika saya publish paper dulu ataupun ketika review bertanya, validation, comparison study dengan produk yang dah ada kat market dengan previous study punya data. So saya kena tambah satu bahagian ni, buat eksperimen simple je. Okay, saya buat activated carbon, saya just ambil je, saya compare dengan Sigma Aldrich punya, beli. Okay, maknanya bila beli itu memang dah well established lah kan, dah ada kat market. So kita compare lah dia punya bacaan ni. Okay, kita bagi tahu sama ada dia lebih bagus ataupun kurang bagus ataupun sama bagus. Kalau kurang bagus, report je, tak salah pun. At least kita ada nilai kat situ. Okay, mungkin dekat sebab yang kita beli kat Sigma ni, dia guna machine yang memang dah well known, teknologi dia memang semua control apa semua. So tak ada masalah kat situ. And then tambahan lagi, kalau lebih indah, lebih molek, kalau kita boleh masukkan previous study. Yang paling latest lah.
yang paling latest contohnya nana, okay kita report je. Dan tengoklah dia ada concentration, masa semua tu. Itu je lah. Dan that's all untuk